minggu lepas, patutnya minggu lepas, kita pergi ke subtopik kita yang kedua. Subtopik kita yang kedua iaitu sistem pembiakan manusia. Iaitu sistem pembiakan manusia. Okey. Jadi dalam sistem pembiakan manusia ini, kita akan bercerita berkenaan dengan sistem pembiakan lelaki. Lepas tu kita juga akan bercerita berkenaan dengan sistem pembiakan wanita. Sistem pembiakan perempuan. Okey, jadi kita pergi satu persatu, kita pergi tengok sistem pembiakan lelaki dulu. Kita pergi tengok sistem pembiakan lelaki dulu. Okey, sistem pembiakan lelaki ni saya dah cakap hari tu kat korang, yang mana dia terdiri daripada 6 bahagian utama, iaitu yang pertama kita dia punya ada kelenjar seks, ductus sperma, testis, skrotum, urea dan juga zakar. Okey, jadi kita, dalam bab ini, dalam bahagian ini, kamu perlu tahu untuk nak labelkan struktur itu. Lepas tu kamu juga perlu tahu untuk nak namakan dia dan kamu kena tahu apa fungsi fungsi setiap struktur-struktur ni. Kamu kena tahu semua ni. Okey, jadi kalau untuk sistem pembiakan lelaki kita ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 benda yang perlu kamu tahu. Ada 7 benda yang perlu kamu tahu. Okay? Jadi you kena, kalau ni tugasan kamu buka buku kamu, buku kerja kamu, buku kerja yang warna hitam ni. Pergi tunggu dekat luar dulu. Kami nak ngajar dulu. Okey ni, buku kerja korang ni. Kalau korang buka buku kerja korang ni, korang buka muka surat 73. Saya nak korang buka muka surat 73. Nak tengok benda itu. Okey, muka surat 73. Saya nak korang labelkan tu semua tu. Saya nak korang labelkan semua bahagian sistem pembiakan semua bahagian sistem pembiakan lelaki. Allah. Okey? Kamu tengok tu, kat mana zakar, kat mana testis, kelenjar prostat dengan vesikel semen, dia dah labelkan kepada kamu. Di mana skrotum, di mana uretra, di mana ductus sperma, kamu cari. Lepas tu muka surat 74 tu, pada muka surat 74, letakkan fungsi bagi setiap bahagian sistem pembiakan lelaki di bawah. Cari jawapan dia. Dalam buku teks pun ada, dekat nota yang saya share ini pun dekat nota yang saya share ni pun ada. Okey? Jadi hari tu saya dah terangkan berkenaan dengan sistem pembiakan lelaki, yang mana lelaki kalau dekat bahagian luar ni yang kita nampak hanyalah zakar. Dekat bahagian luar ni yang kita nampak hanyalah bahagian zakar, yang mana zakar fungsi dia adalah untuk membawa semen ke dalam faraj semasa melakukan persetubuhan. Okey, lepas tu yang kamu nampak juga kat luar, ini telur kamu yang 2 biji ni kan. Telur korang yang 2 biji ni, yang kulit dia tu kita panggil dia, nama sains dia kita panggil skrotum. Skrotum ini adalah pundi yang melindungi testis. Di mana testis? Testis ada di dalam tu. Yang kamu
bila kamu pecik tu kan, kamu rasa keras kan. Itu yang keras tu ada sebiji tu, itu kita namakan dia sebagai testis. Testis inilah fungsi telur inilah yang fungsi dia menghasilkan sperma dan satu hormon yang kita kenali hormon itu sebagai testosteron. Okey, lepas tu testis ini dia bersambung. Dia bersambung dengan satu ductus yang kita kenali dia sebagai ductus sperma. Okey, ductus sperma ni yang panjang ni, ductus sperma ni kamu tak nampak lah sebab dia kat bahagian dalam kan. Okey, tiub ni dialah yang membawa sperma dari testis ke uretra. Dialah yang membawa sperma daripada testis ke uretra. Ini uretra. Ini uretra. Kat dalam zakar kamu ni ada uretra. Yang mana uretra ini merupakan laluan bagi air kencing. Urin tu air kencing lah. Dan juga semen untuk dibawa keluar daripada badan. Okey, kamu nak keluarkan air kencing pun melalui uretra. Kamu nak keluarkan air mani kamu. Semen tu maksudnya air mani. Semen tu maksudnya air mani. Kamu nak keluarkan air mani kamu pun mesti melalui uretra. Okey, lepas tu kita juga ada dua struktur yang membantu melancarkan pergerakan semen. Iaitu yang pertama ni kita panggil vesicle semen. Ni ada dua kecil sini kan, vesicle semen. Vesicle semen ni dia merembeskan berdalih sebagai nutrien untuk sperma, dan kita juga ada kelenjar prostat. Sama juga, kelenjar prostat tu pun dia merembeskan bendalih keruh ke dalam semen. Mereka ini macam membantu supaya sperma tu lagi sihat, supaya sperma tu lagi aktif. Sebab sperma tu dia mesti jalan jauh ni, dia jalan jauh sebab dia nanti nak masuk ke dalam tubuh wanita. Okey, jadi macam mana sperma tu? Macam mana rupa bentuk sperma tu? Ini rupa bentuk dia. Sperma ni kita boleh bahagikan dia kepada 3. Kepala, bahagian tengah dan juga ekor. Di bahagian kepala inilah yang terdapat maklumat genetik bapa. Mata bapa tu macam mana? Sini semua ada maklumat genetik bapa. Lepas tu dekat bahagian dia ada ekor. Ekor inilah yang membolehkan sperma itu berenang. Sperma itu bergerak. Okey. Dia bentuk dia macam berudu kan. Okey, jadi macam mana kita nak tahu seorang lelaki itu dia sebenarnya sudah maksudnya testis dia itu sudah menghasilkan air mani. Testis dia tu sudah menghasilkan air mani. Untuk seorang lelaki macam mana kita nak tahu dia dah bersedia untuk menjadi seorang ayah? Macam mana? Okey, kita boleh tengok perubahan fizikal. Perubahan fizikal pada seorang lelaki itu. Yang mana biasanya orang lelaki ni dia umur 15 tahun. Umur 15 tahun dia akan mula berubah menjadi akil balik. Kita namakan dia sebagai akil balik. Akil balik tu maksudnya testis kamu sudah bersedia untuk menghasilkan air mani. Sudah bersedia untuk menghasilkan air mani. Jadi bila testis kamu dah menghasilkan air mani dan dia dah menghasilkan satu hormon yang kita kenali dia sebagai testosteron. Okey, apa yang akan terjadi kepada seorang lelaki? Okey, lelaki tersebut akan ditumbuhi dengan rambut pada muka, dada dan ketiak. Kamu dah ada bulu ketiak, kamu dah ada bulu dada, kamu dah ada janggut, kamu dah ada misai. Itu maksudnya kamu sudah akil balik. Yang mana segala dosa kamu tanggung sendiri. Bukan mak ayah dah yang tanggung kan? Betul tak? Okey, lepas tu suara kamu. Dari segi suara pula dah jadi garau dah. Kalau dulu suara cute-cute je, comel-comel je kan suara. Tapi tak. Bila dah umur 15 tahun, bila kamu dah akil balik, suara kamu pun dah jadi suara yang sebenar. Dah jadi garau dah. Okey, lepas tu dada kamu akan jadi lagi tough, lagi membidang.
dan testis kamu pula akan menghasilkan gamet dan hormon seks. Hormon seks tu adalah testosteron. Okey, boleh? Ini untuk lelaki. Okey, sekarang kita move pula kepada sistem pembiakan untuk perempuan. Okey, sama muka surat 74 tu. Sistem pembiakan pada perempuan ni dia terdiri daripada 1, 2, 3, 4, 5. Kalau lelaki tadi ada 7. Kan lelaki tadi ada 7 dia punya struktur tu. Kita ada testis, kita ada skrotum, kita ada zakar, kita ada ductus sperma, kita ada vesicle semen, kita ada urethra, lepas tu kita ada apa satu lagi kita ada? Kita ada kelenjar prostat. Betul? Ada 7 dan kamu kena tahu kesemua 7 function tu. Okey, sekarang kita tengok kepada sistem pembiakan perempuan. Okey. Okay, sistem pembiakan perempuan ada 5, which is faraj, cervix, urethra, ovari dan juga tube fallopian. Okay, faraj ni adalah tempat di mana sperma dipindahkan semasa persetubuhan. Persetubuhan lepas tu kat dalam dia, yang kat bahagian luar hanyalah nampak faraj sajalah kalau yang perempuan kan. Lepas tu bila kita masuk lagi dalam, bila kita tengok lagi dalam, kita operate lagi ke dalam, sebenarnya dekat sini ada satu yang kita namakan dia sebagai cervix. Okey, cervix ini dia akan membesar sewaktu kelahiran bayi. Cervix ni. Okey, lepas tu kita nak masuk lagi dalam, dia ada uterus. Uterus ni ataupun nama lain dia, kalau kita panggil dalam bahasa kampung kita panggil rahim. Dia ada rahim. Rahim ini adalah tempatnya baby tu membesar dalam perut ibu. Kamu kata perut kan? Sebenarnya bukan perut ni dekat atas ni. Ni dekat bawah ni, dekat bahagian bawah ni. Baby ni kalau perempuan tu mengandung, baby tu dia akan membesar di dalam rahim ini. Okey, lepas tu kita pergi lagi, dia juga ada satu tube. Dia ada satu tube yang kita kenali dia sebagai tube fallopian. Tube fallopian ini sangat penting sebab tube fallopian ini adalah tempat di mana persenyawaan berlaku. Ingat lagi tak persenyawaan? Persenyawaan adalah apabila telur betina disenyawakan oleh telur jantan. Maksudnya telur betina dengan telur jantan ni dia akan bertemu di tube fallopian ini, kan? Okey, kalau lelaki dia ada testis, kalau perempuan dia ada ovari. Kalau testis dia menghasilkan sperma iaitu telur jantan dan kalau ovari dia akan menghasilkan ovum. Dia akan menghasilkan ovum yang kita namakan dia sebagai telur perempuan. Okey, boleh. Itu untuk sistem pembiakan perempuan. Okey, kalau tadi kamu tengok sperma dia macam berudu. Okey, telur perempuan pula dia macam bentuk telur ayam tu lah. Sebiji telur tu. Yang mana kita dekat dia ni ada nukleus, ada sitoplasma, ada lapisan jeli dan ada membran sel. Lapisan jeli ni dialah yang melindungi telur ini. Okey. Dekat nukleus ini dia ada bahan genetik daripada ibu. Yang kepala sperma tu dia ada bahan genetik daripada bapa. Okey. Kalau nak kira sperma itu adalah sel yang paling kecil dalam badan manusia. Sperma tu adalah sel yang paling kecil. Tetapi telur ni, ovum ini dia adalah sel yang paling besar dalam tubuh manusia. Dia berbentuk spiral seakan-akan bulat. Lepas tu dia mengandungi bahan genetik dan dia tidak boleh bergerak dengan sendiri.
Kalau sperma dia boleh bergerak dengan sendiri, tapi ovum dia tak boleh bergerak dengan sendiri. Jadi macam mana kita nak tahu yang kalau tadi kita dah bincang macam mana kita nak tahu kalau seorang lelaki itu akil baligh, betul tak? Kalau lelaki akil baligh, bulu tumbuh, janggut misal, suara dah jadi garau, apa semua kan. Kalau perempuan pula macam mana kita nak tahu dia ni akil baligh? Okey, perempuan ni dia akil baligh ni awal sikit berbanding dengan lelaki. Dia lagi cepat berbanding dengan lelaki. Biasanya perempuan ni kan ada setengah-setengah tu darjah 4 tu dia dah akil baligh dah. Darjah 4 tu dia dah nampak macam orang besar dah. Okey? Macam mana kita nak tahu dia sudah akil baligh? Yang pertama bila dia datang bulan. Mula menghasilkan sel telur dan kitar haid. Ni dia sudah mula datang bulan. Datang bulan tu maksudnya uzulah haid. Period. Okey, yang kamu tengok yang kalau masa puasa tu mak kamu tak puasa tu kan. Mak kamu cakap alah sakit perempuan. Itulah maksudnya kitar haid. Maksudnya orang perempuan ni setiap bulan dia akan ada satu masa dia akan didatangi, dia akan period. Satu masa dia akan mengalami fasa haid. Fasa haid tu maksudnya dia akan keluar darah daripada kemaluan dia. Darah akan keluar daripada kemaluan dia. Darah itu kita kenali dia sebagai darah haid. Setiap bulan kalau wanita itu dia tidak mengandung, orang Melayu, orang Islam kan. Kalau orang Islam ni kita kena semayang kan, betul tak? Jadi kalau kamu tengok kadang-kadang kamu tengok kakak kamu, kadang-kadang kamu tengok mak kamu asyik-asyik semayang, lepas tu tiba-tiba mak kamu tak semayang kan, betul tak? Mak kamu tunggu je dalam kereta kalau pergi mana-mana. Ayah kamu je yang pergi semayang. Itu sebab apa? Sebab mak kamu period, sebab dia dia haid, mengalami haid. Jadi perempuan ini kalau dia dah mengalami haid, maksudnya dia sudah akil baligh. Kalau lelaki tadi saya kata biasanya umurnya 15 kan, betul tak? Kalau perempuan ni seawal 10-11 tahun tu dia dah didatangi haid. Bila dia dah datang haid, apa akan terjadi lagi kepada dia? Apa akan terjadi lagi pada dia? Organ pembiakan dia akan membesar. Okey, organ pembiakan membesar. Lepas tu apa akan terjadi kepada dia? Pemendapan lemak pada peha dan pinggul. Peha dia mula jadi besar, bontot dia mula jadi besar kan. Lepas tu suara dia jadi feminin, maksudnya manja. Orang perempuan macam mana kan suara dia manja, macam itulah lebih kurang lah kan. Okey, pelvis menjadi lebih lebar dan bulat. Lepas tu pertumbuhan rambut pada kawasan pubik dan ketiak. Okey, jadi perempuan ni dia tak ada sangat, misai dia tak ada sangat janggut, tapi kawasan ketiak dia, kawasan kemaluan dia ada rambut, ada bulu. Okey, lepas tu emosi dia tidak dijangka. Kadang-kadang kamu tengok dia happy, kadang-kadang kamu tengok dia menangis. Sebab itulah perempuan ni sukar untuk ditaksirkan, disebabkan oleh dua hormon. Kalau lelaki dia ada satu hormon sahaja, estrogen sahaja. Kalau testosteron sahaja lelaki kan. Tapi kalau perempuan ni dia ada dua hormon, estrogen dengan progesteron. Jadi hormon ini dia memang memainkan peranan yang sangat penting dalam emosi perempuan. Sebab tu kamu nampak kalau perempuan tu datang bulan, biasanya dia akan garang. Tak boleh salah sikit. Nanti mesti kena marah. Kan sebab tu ada perumpamaan, kenapa garang-garang ni? Datang bulan ke? Kan? Betul tak? Sebab itu ada kaitan dengan hormon. Okey, jadi kamu boleh tengok perbezaan sperma dengan ovum. Kamu boleh tengok dekat dalam nota. Apa? Pergi ambil botol kat luar. Kat sini, pergi ambil botol kat luar. Pergi ambil botol dekat luar. Okey, jadi itulah sahaja berkenaan dengan
sistem pembiakan manusia. Yang mana sistem pembiakan manusia terdiri daripada dua. Kita ada lelaki, kita ada perempuan. Kamu kena tahu nama-nama setiap struktur, kamu kena tahu fungsi-fungsi dia. Lepas tu kita ada belajar berkenaan macam mana kita nak kesan sama ada seseorang itu sudah akil baligh ataupun belum. Jadi itu sahaja dalam kelas saya hari ini. Okey? Tugasan sebelum saya tamatkan kelas kita, saya nak bagi tugasan dulu kat kamu. Saya rasa tugasan ni kamu boleh cari sahaja dalam buku teks. Kamu boleh cari sahaja dalam buku teks. Jadi saya nak kamu siapkan tugasan muka surat 73 sampai muka surat 76. 73 sampai 76. Isikan tempat kosong di dalam modul kamu. Ada lagi masa lebih kurang 30 minit. Saya rasa sempatlah kot kamu siapkan tugasan saya ni kan. Okey? Boleh? Okey, jadi itu sahaja untuk kelas kita hari ini. Kalau ada apa-apa soalan, kamu boleh WhatsApp personal saya sahaja ya. Okey? Jadi saya tamatkan kelas kita di sini. Kita jumpa lagi minggu hadapan. Minggu hadapan kita continue lagi. Kita punya subtopik berkenaan dengan kitarkib. Kita nak belajar dengan lagi mendalam berkenaan dengan kib. Okey? Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.